Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana binti Syarul Nizam, nombor metrik 048549. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tajuk etika hakim syar'i. Kita masuk dari segi pengenalan. Kod etika hakim syar'i telah ditetapkan oleh Ketua Hakim Syar'i. Jika hakim syar'i melanggar kod etika ini, ia adalah satu kesalahan dan boleh diambil tindakan di bawah peraturan-peraturan pegawai awam iaitu kelakuan dan tata tertib. Kod etika hakim dibahagi kepada dua bahagian iaitu dalam mahkamah dan di luar mahkamah. Bila saya akan menerangkan bahagian pertama iaitu kod etika hakim dalam mahkamah. Pertama, hakim syar'i perlu melaksanakan keadilannya mengikut hukum syarak. Ketika mengadakan perbicaraan, hakim syar'i perlu adil di kedua-dua pihak. Dan kedua, hakim syar'i mengadakan perbicaraan dalam mahkamah terbuka kecuali dalam keadaan khas dengan kebenaran undang-undang. Ketiga, hakim syar'i tidak boleh meninggalkan mahkamah pada waktu berjabat tanpa alasan munasabah dan tanpa keizinan Ketua Hakim Syar'i. Maksudnya, hakim syar'i ini waktu pejabat tidak boleh tinggalkan mahkamah kecuali ada alasan munasabah dan mendapat keizinan Ketua Hakim Syar'i. Baiklah, yang keempat, apabila keadaan tenang, memberi kehakiman dan mendengar sesuatu kes. Kalau bukan dalam keadaan tenang macam cemas ke atau takut ke, hakim syar'i tidak boleh membuat perbicaraan tersebut. Seterusnya, kelima, hakim syar'i tidak membicarakan kes di mana pihak yang terlibat ialah musuh atau orang yang mempengaruhi keputusannya. Maksudnya hakim syar'i tak boleh laksanakan perbicaraan ni jika antara pihak tu ada kait dengan hakim syar'i, antara musuh ataupun yang boleh mempengaruhi keputusannya. Baiklah, seterusnya. Nombor 6, hakim syar'i ini perlu bertindak tegas dan adil. Sama macam tadi, hakim syar'i ini perlulah berlaku adil kedua-dua pihak. Nombor ketujuh, hakim syar'i perlu bersikap terbuka dan sabar. Hakim syar'i tidak boleh buat keputusan dengan terburu-buru dan perlu bersabar dan perlu bersikap terbuka. Nombor 8, hakim syar'i perlu memastikan prosiding di mahkamah berjalan dengan teratur untuk mengelakkan berlakunya masalah dan berjalan secara lancar. Nombor 9, hakim syar'i perlu menggalakkan pihak-pihak menyelesaikan pertelingkahan dan mencapai persetujuan secara sulh dalam kes mal sebelum dia memberi penghakiman. Maksudnya, hakim syar'i ini dia kena selesaikan pertelingkahan dan mencapai persetujuan secara sulh. Sulh adalah maksudnya perdamaian dalam kes mal sebelum dia memberi penghakiman. Nombor 10, hakim syar'i perlu memberi layanan yang sama rata kepada pihak-pihak dan peguam iaitu secara adil kedua-dua pihak. Nombor 11, hakim syar'i perlu memulihkan saksi. Saksi adalah salah satu bukti yang dapat kita selesaikan perbicaraan tersebut. Baiklah, kita masuk ke bahagian kedua iaitu kod etika di luar mahkamah. Baiklah, hakim syar'i tidak boleh berkelakuan yang mungkin menyebabkan syak munasabah bahawa pertama, hakim syar'i telah membiarkan kepentingan persendirian. Dan kedua, hakim syar'i telah menggunakan kedudukan kehakimannya bagi faedahnya sendiri. Jadi, hakim syar'i ini tidak boleh pentingkan diri sendiri dengan jawatannya sebagai hakim syar'i. Dia perlu berlaku adil dan tidak salah guna dengan kuasanya. Seterusnya, hakim syar'i tidak boleh berkelakuan dengan cara tidak jujur sehingga mencemarkan nama baik mahkamah syariah. Jadi, hakim syar'i ini perlulah jujur dalam berkata-kata. Nombor 3, hakim syar'i tidak boleh menerima apa-apa hadiah apabila hadiah tersebut dengan apa-apa cara berkaitan dengan pelaksanaan tugas kehakimannya.
Jadi maksudnya hakim syar'i ni tak bolehlah terima apa-apa hadiah, tak kisahlah apa-apa cara sekalipun, sebab takut menimbulkan rasuah. Baiklah, seterusnya nombor 8. Hakim syar'i tidak boleh bergaul bebas dengan orang ramai dengan cara yang boleh menimbulkan syak. Jadi hakim syar'i ni perlu jaga pergaulannya sebab takut menimbulkan syak, iaitu kepercayaan kepada masyarakat terhadap hakim syar'i. Seterusnya, hakim syar'i tidak boleh mengusahakan bagi mendapat upah apa-apa kerja tanpa diberi keizinan atau kebenaran yang nyata oleh ketua hakim syar'i. Jadi hakim syar'i ni jawatannya tak boleh bekerja selain daripada hakim syar'i. Nombor 6. Hakim syar'i tidak boleh memberi pendapat mengenai sesuatu perkara atau keadaan yang ianya sedang dibicarakan. Maksudnya hakim syar'i ni tak bolehlah bagi pendapat mengenai sesuatu, macam contoh, saya berpendapat bahawanya atau sesuatu perkara atau keadaan yang ianya sedang dibicara. Takut nanti pendapat itu akan diambil oleh pihak mana-mana untuk membuat perbicaraan untuk menyokong. Seterusnya, hakim syar'i tidak boleh meminjam wang daripada mana-mana orang atau menjadi penjamin kepada mana-mana peminjam atau dengan apa-apa cara meletakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang. Jadi hakim syar'i ini tak boleh meminjam wang dan tidak boleh menjadi penjamin. Dan meletakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan, iaitu ada 3, secara langsung atau tidak langsung tertakluk kepada kuasa kehakimannya, kedua, atau mungkin ada urusan rasmi, dan nombor 3, mengambil bahagian dalam aktiviti parti politik. Jadi hakim syar'i ini tidak bolehlah membuat sedemikian yang saya sebutkan tadi. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.